Kami mengundang saudara-saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Tunduk kepala, siapkan hati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera, dan kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit, di bumi. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kupujimu Tuhan. Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih
karena pagi hari ini kami terlihat mujizat Tuhan tetap dinyatakan. Kami kebaktian online pas 1 tahun bulan ini Tuhan. Dan pada Tuhan kami bersyukur. Dalam 1 tahun ini tidak ada sesuatu kekurangan dalam kebaktian. Tuhan pimpin dengan lancar. Dan kami yakin saudara-saudara kami yang ada di rumah atau dimanapun, mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online ini dengan lancar. Dan semua yang baru mendengarkan firman Tuhan melalui online ini, kami mohon Tuhan juga memberkati mereka. Saudara-saudari kami yang ada di luar sana, dalam keadaan yang seperti apa kami tidak tahu. Kalau pada pagi hari ini mereka dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan gerakan hati mereka supaya datang ke hadapan Tuhan, berbakti pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tetapi bila pagi hari ini saudara-saudara kami ada di rumah sakit, mungkin mereka juga ada di ICU, mereka dalam keadaan kritis, Tuhan berilah mereka kekuatan supaya mereka tahu bahwa kehendak Tuhan yang paling indah, dan mereka mau menyerahkan semua kelemahan mereka, penderitaan mereka ke tangan Tuhan. Tuhan, kami di pagi hari ini ada di gereja ini, kami berdoa untuk mereka. Tuhan berilah mereka kekuatan. Dan kami ini yang di sini, bantulah kami supaya kami tahu kesempatan yang Tuhan berikan pada kami ada yang paling indah, supaya kami tidak melalaikan. Kami menyerahkan kebaktian ini mulai pagi sampai akhir, mulai awal sampai akhir ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin. Dan ini hari kami juga akan menerima perjamuan suci. Siapkan hati kami Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati. Kita akan masuk ke pengakuan dosa. Dan kita akan menyanyikan Tuhan kini ku datang sebagai refrain untuk kita mengaku dosa. Hatiku senanglah ku dengar suaramu. Padamu di bukit Kalvari, kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darahmu. Roh kalian sisa unang li wen nan xian juan jidong jiu to li zui tian zhe wo jin lai jiu li jiu 洗净我罪愆，洗净在宝血里。如因了hatiku dengan Roh Kudus. Anugerahmu
Saudara, kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan penebusan buat kita atas dosa kesalahan kita. Karena itu kita harus datang dengan kesungguhan hati kita, membuka semua pikiran hati kita yang lalu-lalu agar Tuhan koreksi dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Seperti Mazmur 25 ayat 11 dan 18 demikian. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu terus menerangi kami, bahwa kami adalah orang berdosa. Lewat firman-Mu kami boleh belajar dari banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang menyadari dosa kesalahan mereka, sehingga mereka berseru memohon pengampunan dari Tuhan. Begitu pula ya Bapa dengan kami anak-anak-Mu di zaman sekarang. Biarlah ya Tuhan Kau menilik hati kami, pikiran kami, sehingga ya Tuhan kami boleh melihat apa yang telah kami lakukan selama seminggu ini dalam kehidupan kami. Ketika Engkau menerangi dengan jelas ya Bapa hal-hal yang tidak benar, yang hitam pekat di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan kami. Sebab itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampun kepadamu. Biarlah kami mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sehingga ya Bapa, Engkau yang penuh kasih telah menyediakan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan di dalam nama inilah kami menaruh percaya kami. Kami memegang erat iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Memohon ampun, sucikan kami semua. Sehingga Engkau layakkan kami Bapa untuk menjalankan ibadah kami pada hari ini. Dan sekaligus nanti kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah berbelas kasihan mengampuni kami di dalam darah anak-Mu. Dan karena Roh Kudus yang terus menerangi kami supaya kami jujur di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan telah mengampuni kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Kami mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk persiapkan diri mendengarkan firman Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa mohon pimpinan Tuhan. 让我们一起祷告了，预备我们的心。 Bapa, kami sudah dipersiapkan hati kami dalam ibadah ini, 天父，你已经预备了我们， supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditabur dengan benih firman 让我 Tuhan. 们心田成为一个好的土地来领受你的话。 Bapa, kiranya Engkau yang menumbuhkan firman itu di dalam diri kami 天 masing-masing. 父，求你使你的话在我们心中生长， Karena Engkau melihat kami adalah anak-anak-Mu 因为你看我们是你的儿女， yang sangat membutuhkan firman Tuhan untuk hidup kami. 让我们在生活中非常需要你的话。 Bapa, sertai kedua hamba-Mu, 天父，求你与你两位仆人同在， sertai seluruh jemaat-Mu, 也求你所有的信徒们同 supaya kami bisa 在， mengerti kebenaran 让我们可 firman-Mu. 以明白你的话。 Terima kasih. 我们感谢你， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠 Kristus 耶 kami 稣基督 berdoa. 圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Kejadian 3 ayat yang ke-15. 我们要一同读创世纪第3章第15节。 Kita hanya membaca satu ayat, tetapi ayat yang demikian penting. 我们单单读一节经文，那是非常重要的经文。 Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 创世纪第3章15节，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Saudara, kita akan merenungkan bersama-sama tentang satu tema. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. 我们要思想一个题目：女人的后裔要上你的头。 Saudara-saudara, pernyataan Tuhan ini adalah pernyataan yang sangat penting. 这是上帝一个很重要的一个宣告。 Sesudah manusia berdosa, jatuh dalam dosa, maka Tuhan menyediakan jalan keselamatan. 当人犯罪以后呢，上帝就为人预备了救赎的道路。 Saudara, sangat begitu pentingnya dan kemungkinan ini ditangkap dengan baik oleh Hawa. 那么这一句话是非常重要啊，夏娃也已经领受了。 Saudara, cukup banyak penafsir yang menganggap bahwa Hawa mengharapkan keturunannya Kain akan menjadi pelopor untuk keselamatan itu. 那有许多解经家认为，夏娃很盼望他的孩子该隐可以成为这个救赎道路的先锋。 Ternyata itu semua salah. 啊，后来呢，这一切都错误了。 Karena Kain justru yang melakukan pembunuhan yang pertama. 啊，反而这个该隐他成为世界上的第一个杀手。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan memikirkan bagaimana cara keselamatannya. 当人犯罪堕落了以后呢，上帝就已经想到一条出路，怎样来救赎这个罪人。 Tuhan memiliki cara tersendiri sesuai dengan kebenaran dan keadilannya. 上帝他自己的方法要救这个罪人，要符合他的真理和公义。 Di dunia ini banyak manusia dengan agama-agamanya berpikir dengan berbuat baik maka masuk surga. 世界上有很多的宗教，他们认为凭着这个善行，他们可以上天堂。 Yang penting saya tidak menyakiti orang lain. 最重要呢，我没有伤害别人， Yang penting saya tidak merugikan orang 我 lain. 没有使别人受亏损， Yang penting saya bisa baik kepada semua 我 orang. 可以跟别人有个和好， Yang penting saya tidak pernah menipu. 我从来没有骗过别人。 Maka semua jasa-jasa ini dianggap sebagai syarat untuk bisa masuk 那 surga. 我所做的这一切功德，可以成为一个条件，我可以进天堂。 Selain bisa masuk surga, maka dia juga berharap dia tidak akan menemui kesulitan karena dia sudah berbuat baik begitu banyak. 不但可以进天堂啊，他们认为他们在人生当中没有任何的患难，因为他已经行善。
Tetapi ketika nanti akhirnya dalam kehidupan mereka mengalami masalah, dilukai orang lain. 后来呢，在人生当中，他面对很多的困难，受别人的创伤， Mereka mungkin mulai goncang. 那么他们的心里就开始摇动了。 Bukankah saya sudah baik kepada siapapun? 我不是已经对别人都好吗？ Kenapa ada orang yang berbuat jahat kepada 那 saya? 为什么别人对我行坏呢？ Harusnya kan saya tidak mendapat karma. 我理当不受这样的后果。 Saudara, terlalu naif pikiran-pikiran 当我 demikian. 们这样的想法是错误的。 Saudara, untuk menanggulangi dosa bukan dengan pikiran manusia. 要解决这个罪的问题，不是靠人的思想方法， Untuk mencapai sorga bukan dengan cara manusia. 要达到天堂，不是按照人的方法。 Sorga adalah milik Tuhan. 天堂是属上帝的， Sorga adalah tempat Tuhan bertahta. 那天堂是上帝掌权的地方。 Setiap orang yang mau masuk surga 每一个要进天堂的人， harus mengikuti cara-cara Tuhan, bukan cara manusia. 总是要随着上帝的方式，不是人的方式。 Mau masuk ke surga bukan mengikuti cara-cara agama, 那么要进天堂，不是按照人间的宗教形式， tapi harus mengikuti caranya Tuhan yang memberikan jalan itu. 那是要按照上帝的方法，是他为我们预备这个道路。 Saudara, karena begitu seriusnya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, 因为亚当和夏娃所犯的罪是非常严肃的， di hadapan Tuhan, dosa yang Adam Hawa lakukan betul-betul serius. 那么在上帝面前，亚当夏娃所犯的罪过非常严肃， Sehingga Tuhan mengatakan dengan kalimat ini di dalam ayat yang ke-15 以 pasal 至于在 3. 创世纪第3章15节，上帝说出了这一句话： Aku akan mengadakan permusuhan. 我要以你的后裔为仇 Dan 敌。 permusuhan itu bersifat tanda petik langgeng. 那么这个仇敌的这个是非常永久性的， Keturunanmu dan keturunannya juga akan terus bermusuhan. 你的后裔和他的后裔要彼此为仇。 Bahkan saudara dalam kitab Wahyu dinyatakan juga 那么在启示录里面重复再提到， bahwa iblis terus-menerus bermusuhan dengan gereja Tuhan. 那魔鬼呢继续不断以上帝的教会做仇敌。 Jadi saudara dari Kejadian pasal yang ketiga sampai Wahyu pasal-pasal terakhir menyatakan permusuhan itu masih terus berlangsung. 从创世纪第3章一直到启示录的后面部分，提到这个魔鬼以神的儿女为仇敌。 Karena itu saudara dan saya harus sadar sebagai gereja. 所以呢，我们身为教会，我们要醒悟， Musuh kita adalah kuasa kegelapan. 我们的仇敌是黑暗的势力。 Dan kuasa kegelapan itu terus-menerus menyerang 这 anak-anak 个 Tuhan. 黑暗的势力不断的攻击神的儿女， Sebagai pengikut Yesus Kristus, 因为我们是跟随耶稣基督的， otomatis menjadi sasaran permusuhan. 我们就成为魔鬼攻击的对象。 Bahkan saudara ada satu kalimat yang penting yang menjadi judul kita. 有一句非常重要的话怎么说？ Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, 你的后裔要上他的脚跟， tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. 那么他的后裔要上你的头。 Kata meremukkan ini adalah kata yang sangat tepat untuk diterjemahkan. 那么这个要上这一句话呢，很重要， Bukan sekedar melukai, 不只是使他受伤， tetapi betul-betul meremukkan. 那是真正的把他压碎。 Saudara, saya pada waktu dulu punya Alkitab, itu terjemahan lama bahasa Indonesia. 我过去用的圣经是旧的翻译本， Saya masih ingat kata-kata di dalam pasal 3 ayat 15 ini. 那我还记得这个第3章15节里面所用的词句。 Keturunannya akan meremukkan kepalamu. 那么他的后裔要上你的头， Tetapi keturunanmu akan mematuk tumitnya. 那么你的后裔要这个上他的脚跟。 Saudara, terjemahan lama bahasa Indonesia ini kurang tepat.
那么这个过去的翻译不是太适合 Meremukkan dengan mematuk itu beda. 给它压伤跟给它咬伤是不一样的。 Oleh karena sudah dalam bahasa Ibrani-nya kata-kata yang dipakai itu sama. 那么在希伯来原文所用的词汇是一样的， Su atau sat. Ya. 就叫 sub。 Itu dua-duanya sama. Jadi bahwa keturunannya meremukkan tumitnya, keturunannya meremukkan kepalamu. 那么要上了个头，上了的脚跟，同样的实际。 Saudara, sehingga tidak bisa, saudara, karena ular biasanya mematuk. 我们看这个蛇是平常是咬上别人。 Saudara, kalau orang kegigit ular kan begitu kan, dipatuk oleh ular. 我们给蛇咬上。 Mungkin saudara terjemahan lama itu hanya berpikir, oh dari segi kenyataannya ular cuma hanya mematuk begitu. 那么可能旧的翻译呢是想到这个蛇是给咬上， Padahal terjemahan itu tidak tepat. 那个翻译不太恰当。 Tapi terjemahan baru bagus sekali. 那么新的翻译呢更适合。 Bahwa keturunan ular itu meremukkan tumitnya. 那么后裔要压上，咬碎。 Ini betul-betul sudah seperti penderitaan Yesus Kristus. 真的好像主耶稣所受的这个刑罚痛苦。 Yesus Kristus sebagai keturunan perempuan itu. 那么主耶稣是女人的后裔， Betul-betul sudah menderita dengan sangat dahsyat sekali. 他真的经历了非常严重的这个痛苦和患难， Dan sampai disalibkan. 以至于他被钉死在十字架上。 Betul-betul kuasa kejahatan itu bekerja begitu sangat dahsyat untuk meremukkan tumit dari anak manusia. 那么这个恶的势力，非常严重的伤害了女人的后裔。 Ini menunjukkan saudara, dosa bukan masalah sepele. 在这里给我们看见这个罪的问题不是一个很简单的事情。 Jikalau orang Kristen berpikir dosa itu masalah sepele, maka dia belum mengerti firman Tuhan. 若是基督徒认为罪恶是一个小事情，说明他还不明白神的话， Bahkan orang Kristen itu belum mengerti arti penderitaan Yesus Kristus. 也说明他还不够清楚主耶稣所受的痛苦。 Apalagi yang dikerjakan oleh Yesus adalah meremukkan kepala ular itu. 那么主耶稣所做的工作是把这个恶势力的脚跟把它压上、压碎。 Saudara yang dikasihi oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， kita akan melihat bersama-sama. 我们来看一些事情。 Dari sini kita melihat akan hikmat dari rancangan 在 ilahi. 这里我们可以看到上帝智慧的计划。 Saudara, pada waktu Tuhan merencanakan keselamatan, 当上帝计划救赎人类的时候， Tuhan mau buat sedemikian agar tidak bisa digugat oleh si jahat dalam segala aspek. 那么上帝怎么做呢？就是让恶者在任何方面都不能控诉的。 Saudara, Alkitab sebetulnya sudah menceritakan semuanya. 那么圣经里面已经很清楚的告诉我们， Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menebus saudara dan saya, itu semua sempurna adanya. 主耶稣救赎我们所做的一切呢，非常的完美。 Sehingga si jahat tidak bisa menggugat Sang Maha Kuasa. 那恶者呢，就在任何方面都不能控诉。 Mengapa? 为什么呢？ Saya melihat hikmat Tuhan yang luar biasa. 在这里我们看见上帝非常的智慧。 Dosa yang Adam Hawa lakukan adalah dalam natur kemanusiaan. 那么亚当夏娃所犯的罪是按照人性的软弱， Maka penyelesaiannya harus melibatkan natur kemanusiaan juga. 所以呢，要解决这个方法呢，也要按照人的本性。 Sehingga di sini kita melihat adanya rencana inkarnasi Tuhan menjadi manusia. 所以在这里给我们看到上帝的计划，他怎样道成肉身，降世为人。 Saudara, sebetulnya kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia 若是上帝真的要拯救世人， tanpa menjadi manusia bisa nggak? 他不需要成为人的样式，行吗？ Pasti kita semua akan mengatakan bisa. 我们当然会回答说行的， Karena Tuhan itu maha kuasa, bukan? 因为他是全能的上帝。 Tetapi saudara, Tuhan tidak berpikir seperti ini. 但上帝没有这么想。 Saudara, kalau Tuhan melakukan demikian, 若 saudara, 是上帝怎么做， kemungkinan si jahat juga bisa menggugat
那么 Tuhan. 那二者就会控诉上帝， Ya memang Tuhan Maha Kuasa. 因为上帝是全能的， Masa dia melakukan keselamatan begitu aja gampang amat? 那么他这样简单的有这个救人的 Ya 方 nggak 法， adil dong. 那当然不公 Karena 平。 dengan kemahakuasaannya, 但是按照他的全能， saudara, sebetulnya kita sih percaya sih ya kalau Tuhan mau sih semuanya kedaulatan Tuhan. 当然我们相信，要是真的做的话呢，这是上帝的主权。 Tetapi Tuhan tidak menggunakan seluruh kemahakuasaan ilahinya itu. 但上帝没有这样滥用他的全能主权， Tapi dia mau menjadi manusia. 他成为人的样式。 Nanti dalam minggu-minggu ke depan kita akan melihat bagaimana hamba Tuhan yang menderita itu. 那么下一周呢，我们还继续思想这个受苦的神的仆人。 Dalam Yesaya 53. 以赛亚书第53章， Sudah bagaimana rupanya tidak dikenali dan tidak dipandang oleh siapapun. 他不被人所纪念。 Saudara, Yesus ketika menjadi manusia betul-betul menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. 当主耶稣成为人的样式，完全跟我们一样， Yang begitu rentan, 他是这样的脆弱， yang lemah. 他非常的软弱， Maksudnya saudara, dengan seluruh kedagingan ini. 就按照人生完全的人性， Yesus waktu itu juga lapar. 他也可以饥饿， Yesus waktu itu juga kelelahan sehingga perlu tidur. 他也可以疲乏，他需要睡觉。 Saudara-saudara yang 各 dikasih 位 oleh 亲爱的 Tuhan. 弟兄姐妹， Natur kemanusiaan, 这个人的本性 bukan natur keilahian yang diagung-agungkan. 不是我们所尊敬的这个神性。 Tapi natur kemanusiaan diambil oleh Tuhan. 那我们的主用人的这个性格， Ini rencana yang luar biasa. 这是上帝非常的计划。 Saudara, suatu hari ada seorang rabi Yahudi. 有一个犹太人的拉比， Namanya Yosua ben Hananya. 他名叫约书亚 ben Hanania。 Yosua ini sudah terkenal sangat bijaksana. 那么他以他的智慧出名， Bak dewata gitu ya. Seperti dewa. 那好像神仙一样。 Tapi sudah tubuhnya dan wajahnya sangat buruk tak terkira. 但是呢，他的面貌呢非常难看丑陋。 Mungkin kalau saudara ingat The Beauty and the Beast begitulah ya. 若是你们看见这个美女和野兽的这个电影， Tapi The Beauty and the Beast itu kan dua makhluk yang berbeda tanda 这 petik. 是两个不同的造物。 Tapi rabi ini adalah satu orang. 那这个拉比是一个人， Hikmatnya luar 他 biasa. 非常聪明， Tapi mukanya, perawakannya sangat buruk sekali. 但他的面貌呢非常丑陋。 Satu ketika sudah seorang putri cantik jelita, 有一天有一个美女， yaitu putri raja, 那是国王的女儿， datang ke hadapannya. 来到他面前， Wah, tanpa sungkan-sungkan dia bicara langsung. 所以呢，他直接的坦白跟他说话。 Sungguh engkau adalah orang yang 你 bijaksana. 真的是一个非常聪明的人， Tapi mengapa engkau begitu buruk rupa? 但是为什么你长得这么丑陋？ Sungguh tak tercena dalam benak saya. 所以我的思想是想不出来的。 Bagaimana Allah bisa melimpahkan hikmat begitu mulia dalam wadah yang begitu buruk? 上帝怎么可以把这么聪明的智慧放在这个丑陋的器皿里面？ Puji Tuhan, Yosua ben Hananya tidak tersinggung. 但是呢，这个约书亚ben Hanania他没有受这个伤害 Dia menjawab dengan tenang. 他很平静的回答。 Katakanlah kepadaku, wahai putri cantik jelita. 他就会对这个美女说呢：“你告诉我吧， Di manakah ayahanda baginda menyimpan anggur-anggur tuanya? 你的父亲是怎样把这个成酒隐 Oh, 藏起来？ tentu dalam guci-guci tanah. 在这个土的这个瓦里面。 Si guru terbelalak, 那么 pura-pura heran. 那么这个拉比呢就大笑起来，他好像很侧近的样子。 Mengapa begitu? 那怎么会这样呢？ Bukankah orang lain menyimpan anggur di guci-guci yang lebih indah?
岂不是别人把这个好酒放在更好的器皿里面呢？ Menurut Anda sang baginda, ayahanda itu harusnya menaruh anggur itu di guci-guci emas perak kah? 你的爸爸理当把这个盛酒放在云器里面，器 Kan 皿里面。 raja. Kan raja. 那他是一个国王呢。 Kalau orang biasa menaruh di guci tanah, ya 那 biasa. 普通人放在这个瓦器里呢，是很普通的事情。 Raja kan orang kaya. 那么这个王是很有钱的。 Oh iya ya, betul ya. 他说对呀，这个美女回答。 Lalu putri ini pulang menghadap papanya. 所以呢，这个美女就回家见她的父王。 Papa, 她说：“爸爸， rasanya tidak pantas ayahanda menyimpan anggur di guci-guci seperti orang biasa. 他说你把这个盛酒藏在这个瓦器里，这个是不适合的。 Raja itu kan mulia. 你是国王，你是尊贵的， Simpan di emas, guci emas dan perak. 应该把你的酒放在个金银器里面。 Raja tidak berpikir lama-lama. 那么国王没有很久的思考， Diperintahkannya semua guci tanah dibuang ganti dengan guci emas dan guci perak 以后呢， menyimpan 把 anggur. 所有这个瓦器丢掉，换成金器、银器。 Dalam beberapa hari, 那再过不久几天以后， anggur istana semua menjadi masam dan rusak. 那说王宫里面所有的酒就全部成为蒜的酒。 Baginda marah sekali. 那么这个国王很生气， Siapa yang memberikan nasihat demikian? Bodohnya istilahnya. 他说：“谁告诉你怎么愚蠢的方法呢？ Siapa yang memberikan nasihat yang segila ini? 谁告诉你怎么愚昧的方法？” Putri ini mengatakan, ya pasti dong Yosua ben Hananya, sang 他说 bijaksana. 就是那个拉比约书亚ben Hanaya。 Saudara, ketika Baginda memanggil Yosua, 当国王呼召这个约书亚的时候， Yosua datang. 约书亚就来了。 Bagaimana orang sebijaksana Anda memberi nasihat yang sejahat ini? 你怎么这样聪明的人给我们这么愚昧的想法呢？ Yosua lalu menjelaskan kepada Baginda 那么以后呢，这个约书亚就向国王解释， bagaimana ketidakmengertian dari sang putri terhadap apa yang ada. 然后你的这个女儿是这样不明白我的情形。 Bagaimana Allah bisa melimpahkan hikmat begitu luar biasa melalui wadah yang seburuk dia. 那上帝怎么把这么聪明的知识放在像我这样丑陋的人身上？ Bukankah sekarang terbukti Baginda 谁现在呢不是证明了吗？ betapa kejelitaan tak menjamin kemampuan menangkap kebijaksanaan. 就告诉我们，这个美貌不一定能够容纳那完全的知识。 Bahkan kebijaksanaan yang paling sederhana pun tidak bisa dicerna oleh sang putri yang 连 cantik 这个 jelita. 最简单的知识，你的这个美女不能领会。 Jangan cuma mengukur manusia dari penampilannya 所以呢， Baginda. 不要按照外貌来衡量一个人。 Nilailah manusia seluruh dirinya, pribadinya. 所以呢，要从他整个的人格来衡量一个人。 Saudara, Yesus menjadi manusia. 主耶稣成为人的样子， Sampai di Yesaya dikatakan dia begitu buruk rupanya dan orang pun tidak mau memandangnya. 在以赛亚书第53章告诉他没有佳美的容貌，让人家可以接受。 Tapi saudara, itulah rancangan ilahi. 那我们知道这是上帝这个计划， Itulah hikmat 这 ilahi. 就是上帝的智慧。 Nanti saya akan khotbahkan pada waktu Jumat Agung. 到这个受难节的崇拜时，我要进一步的 Supaya 解释， pengertian saudara menjadi lebih komplit lagi. 让我们对这个真理的认识更完全。 Saudara, Yesus Kristus yang menjadi manusia sering diolok-olok oleh orang yang tidak percaya. 主耶稣道成肉身，常常被那些不信的人所讥笑。 Allah jadi manusia? 上帝成为人的样式， Apaan itu? 那是什么事情呢？ Mana mungkin Allah jadi manusia? 怎么上帝会成为人呢？ Mana mungkin Allah jadi manusia yang kemudian diolok-olok? 这是不可能的，受人家的讥笑。 Malahan ada yang mengatakan, "Kamu disalib ya?"
有人家说呢，哎，你的神被钉死吗？ Tuhanmu mati ya. 啊，你的上帝死了吗？ Saudara, mereka mengolok-ngolok itu semua karena mereka tidak pernah mengerti tentang maksud Tuhan ini. 他们怎样说出讥笑的话？因为他们从来没有明白神的计划。 Nanti waktu Jumat Agung saya akan khotbahkan lebih jelas lagi. 等下受难日的崇拜，我也更详细的解释这个真理。 Saudara, dengan keselamatan yang Tuhan sediakan ini, 上帝为我们预备的这个救赎， membuat saudara dan saya akan semakin mensyukuri dan memuliakan Tuhan. 让我们这个相信的人可以感恩，也可以荣耀他。 Saya ingat tahun lalu sudah ketika mengkhotbahkan 7 perkataan salib. 那我还记得去年当我们讲论到这个十架起源的时候， Saudara, saya ingat itu waktu itu perkataan salib dalam bahasa Mandarin dipasang di sini di belakang sini. 我还记得这个十架起源，你挂在这个讲台的墙壁上， Saudara, sungguh luar biasa sekali. 实在是一个非常的事情。 Ketika saya mengkhotbahkan sampai sebelumnya menggumuli, saya betul-betul bersyukur untuk anugerah Tuhan. 当我预备这些讲章的时候呢，我非常感恩。 Tahukah saudara, dalam Alkitab mengatakan malaikat mau tahu terus mengikuti bagaimana keselamatan Tuhan atas manusia itu. 连天上的使者，他们也想知道上帝怎么拯救世人的这个方 Itu 法。 ditulis oleh Rasul Petrus. 这是彼得所写的。 Sampai malaikat-malaikat ingin mengetahui dengan detail rencana keselamatan Tuhan itu. 连天上的使者都想清楚的了解上帝救人的这个道路。 Berapa kali saya sudah bicara kepada saudara. 我好几次跟你们说过， Saudara, bukankah pada waktu Yesus sebelum lahir pun ada malaikat? 当耶稣降生以前，有天使出现。 Malaikat bicara kepada Yusuf di mimpi dan kepada Maria. 天使向约瑟梦中显现，也向玛利亚说话。 Saudara, malaikat bicara sama gembala-gembala. 天使向这个牧羊人说话。 Saudara, ketika Yesus selesai dari pencobaan setelah puasa 40 hari 40 malam, dia dilayani oleh 当 malaikat-malaikat. 主耶稣40天禁食以后，他被受这个魔鬼试探，那么有使者来侍候他。 Dia bergumul di Taman Getsemani, malaikat menguatkan dia. 当他在克西马尼园挣扎的时候，有天使来侍候。 Ketika dia bangkit, 当他复活的时候， malaikat ada di kuburnya. 那么也是天上的使者在坟墓中。 Ketika dia naik ke surga, 当他升天的时候， malaikat ada di situ. 天使也在那边。 Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke 哎， atas? 加利利人啊，你为什么往天观看呢？ Bahkan ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, 那等下主耶稣第二次再来的时候， malaikat akan mengiringi kedatangan Yesus. 天使要护送他下来。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， malaikat mau mengikuti seluruh rencana keselamatan Tuhan ini. 天上的使者他要跟随上帝的救世计划。 Saudara, Tuhan menjadi manusia Sangti. bukan hal yang sepele. 上帝成为人的样子不是一个很简单的事情， Tuhan menjadi manusia dianggap kebodohan bagi dunia. 对世人来说这是个愚蠢的事情。 Tapi inilah hikmat ilahi. 但是呢，这就显明了上帝的智慧。 Apa tujuan dari rencana Tuhan itu? 那么，上帝的这个计划有什么目的呢？ Menghancurkan kuasa jahat. 那是要击败恶者的权势。 Saudara, cara Tuhan menyelamatkan manusia tidak instan. 那么，上帝救世的这个计划不是说速成即刻的。 Saudara, kita hidup di dunia yang maunya instan. 那么，我们活在这个世界上，我们想很快很快的 Mie-nya pun mie instan. 我们吃的面有快速面， Bubur pun sudah ada bubur instan. 我们吃的粥也是快速的。 Sekarang sudah bumbu-bumbu pun banyak yang instan. 那我们煮菜用的这个配料也是速成的。 Mau buat ayam goreng, ada bumbu ayam goreng. 我们要做这个炸鸡也是个速成的配 Mau 料。 buat pempek goreng, ada 我 bumbunya 们做 lagi. 任何的食物都有这个配料， Semua instan. 都是技术的。 Tapi saya harapkan jangan sampai membuat saudara maunya berpikir instan. 那我希望大家不要有着
这个速成的这个想法。 Dan saya khawatir sudah terus-menerus didengung-dengungkan di kelompok-kelompok lain. 在很多的团体里面，他们就这样的这个教导别人。 Sakit tinggal doa, minta tolong Tuhan sembuhkan jamah. Amin. 我们生病了，我们祷告，求上帝按手，就马上成了。 Tidak menjaga kesehatan tidak apa-apa, pokoknya kuasa Tuhan. Amin. 我们不再照顾我们自己的身体，我们靠神的力量就可以了。 Semua maunya instan. 大家都要速成的， Tuhan tidak mau cara 但 instan. 上帝不要这样的方式。 Dan dalam mengalahkan kejahatan, Tuhan tidak mau otoriter. 那么上帝也没有滥用他的主权， Saudara, Tuhan tidak mau otoriter. 上帝不用他的主权，滥用他的主 Langsung 权， kejahatan dihantam semua, habisin, ganti yang baru semua. 那就把这个恶的事全部打败，也换成新的。 Saudara, Tuhan tidak mau demikian. 上帝没有这么做， Mengapa? 为什么呢？ Dosa itu hutang nyawa. 因为犯罪是欠了人的命债。 Saudara, Mazmur 49 mengatakan itu. 诗篇49篇怎么告诉我们？ Saudara dan saya berdosa, itu berarti hutang nyawa kepada 当 Tuhan. 我们犯罪的时候呢，我们向上帝欠了这个命债。 Karena Adam dan Hawa dicipta dengan nyawa, dengan jiwa yang murni, yang bagus, yang terbaik pada waktu itu. 因为亚当和夏娃那个时候被上帝所造，是用最好的生命给他。 Hidup nyawa, jiwa yang baik itu hanya dengan kemauan, hanya dengan tujuan mau menjadi seperti Allah. Dia berdosa. 但是呢，他们因为要向上帝，以后他们就犯罪了。 Dosa itu bukan sekedar perbuatan. 那么这个犯罪不只是一个行动， Dosa itu menyangkut motivasi dalam hati yang jahat pada waktu itu dan pikiran yang jahat. 因为犯罪呢是牵涉到他心里的恶的这个动机。 Karena itulah Alkitab mengatakan dosa harus ada penumpahan darah untuk pengampunan. 所以圣经告诉我们呢，犯罪呢必须要流血才能的赦免。 Mengapa harus dengan darah? 为什么要用血呢？ Karena di dalam darah itulah bergantung nyawa. 因为在血里面有生命。 Karena itu saudara, sengat maut harus dikalahkan dengan membayar hutang dosa itu. 所以呢，死亡的权势被击败，要胜过这个死亡的能力。 Dan kuasa jahat itu dihancurkan dengan Yesus mati di Kalvari. 那么，耶稣基督在加利山上时，他击败了、胜过了这个这个死亡的权势。 Saudara, semua tujuannya apa, saudara? 那么，这一切的目标是什么呢？ Agar saudara dan saya belajar. 就是让你我可以学习， Belajar bersabar dan bertekun 让我们有恒心， dalam membangun iman kita kepada 让 Tuhan. 我们去建造对上帝的信心， Mengerti bahwa kejahatan itu hanya merusak ciptaan Tuhan. 让我们知道这个恶者来要破坏上帝的造物。 Saudara tahukah bahwa untuk membangun dalam prinsip di dalam kehidupan selalu butuh waktu. 在我们建造的过程当中，我们需要时间。 Membangun karakter yang baik itu lewat perjuangan kita. 我们要建立一个好的品格，我们需要努力。 Supaya saudara dan saya pandai harus belajar tiap hari. 那我们要成为一个聪明的人，必须要每一天学习。 Tidak ada orang punya karakter baik, punya kepandaian hanya dalam waktu semalam bim salah bim. Tidak ada. 没有说一个好的品格，成为一个聪明人是转眼之间就变成了。 Tapi karena natur saudara dan saya adalah natur dosa. 但是因为你我人的本性是有罪的， Jahat itu nggak perlu dipelajari. 那个恶呢不需要学习， Otomatis ada sendiri. 那是自然我们可以形成的。 Saudara dan saya tersinggung. Pernah nggak dipelajari? Saya belajar ketersinggungan. Ada nggak? Nggak ada. 你受亏损是不是要学习呢？不需要。 Ketika muncul pikiran jahat, Tang itu momen- langsung ada. 当我们有恶的思想，这是自然出现的。 Ketika muncul kebencian, sudah langsung ada.
当我们有一个仇恨是自然出现的， Tetapi ketika saudara dan saya mau mengasihi orang, 但是你我要去爱别人， apalagi mengasihi orang yang kita benci, 而且去爱我们的仇敌， kita harus belajar. 我们必须要学习， Harus belajar. 必须要学习。 Saudara, inilah caranya menghancurkan kuasa jahat. 这就是我们击败恶者的过程。 Tuhan mengajar kita untuk demikian. 上帝怎么教导我们？ Suatu kali di sekolah di suatu seminari, 在一个神学院里面， saya seminari di Inggris. 是在英国的一个神学院。 Saudara, ada pendeta Anglikan dari Nigeria Utara. 那么一个 Nigeria. 圣公会的一个牧者， Saudara, di kelas itu saudara dia ditanyain, 那么有学生问他， bagaimana kamu bisa melakukan pendekatan dan pelayanan di daerah Nigeria itu? 那你是怎样在你这个黑人的社会里面，那么跟他们接近呢？ Sampai sekarang masih terjadi. 这到现在还是这样的进行。 Di sana ada kelompok saudara yang namanya Boko Haram. 那么在那里有一群叫做波哥哈拉的这个群体， Memang terjadi pertarungan saudara antar bangsa di situ. 他们这个同样的民族彼此为仇敌， Masalah agama. 那是为了宗教的问题。 Boko Haram saudara selalu melakukan teror-teror dan membunuh orang-orang yang tidak sejalan, 那 tidak 么波哥哈拉 seiman. 的这个群体呢，常常去杀害那些跟他们不同路线的人。 Pendeta ini namanya Pendeta Hasan. 那么这个牧师叫做哈桑， Dia pernah ditembakin 他曾经被枪杀 2 kali ditembak 2次受 dan 被 dia 斩。 terus menjadi buronan dicari-cari. 那么他一直给人家说去寻找。 Bagaimana kamu bisa melayani di situ? 那你怎么在这样的环境里面可以服侍呢？ Dia akhirnya bercerita. 以后呢，他说呢， Memang saudara awalnya mau bersabar, 那当然需要忍耐。 tapi akhirnya lama-lama tidak sabar juga. 那慢慢，久而久之，我也不能 Karena 忍 dia 耐， melihat sendiri banyak orang Kristen dibunuh. 因为我看到很多基督徒受杀害， Maka pikirannya muncul. 所以呢，我就出现了一个思维： Dan gimana pun kita juga harus balas. 那我们怎么去报仇？ Mungkin tidak balas lah, 可能不报复， tapi setidaknya bisa mempertahankan diri. 但至少呢，我们能够坚持维护自己。 Maka dia sudah merencanakan membeli senjata 所以呢，他想了去买了很多的武器， AK-47. 买了那个机关枪， Waduh, dia sudah siapkan itu. 他已经预备好， Uangnya sudah disiapkan. 钱也有了， Perlu beli berapa senjata 要买多少的这个枪械， untuk juga melengkapi orang-orang yang sama dengan dia. 那么要保护跟他同一个路线的 Supaya 人 kalau 群。 nanti diserang 当受到敌人攻击的时候， bisa membela diri. 可以维护自己。 Nah, saudara, tapi apakah akhirnya menjadi membeli senjata? 那后来他是否买成这个武器呢？ Saudara, ketika dia sudah berencana untuk membeli senjata, 当他已经计划要买武器的时候， uang itu sudah dipersiapkan. 那钱已经有了， Lalu dia pergi. 他就去了。 Saudara, lalu dia tiba-tiba di dalam satu situasi lingkungan melihat seorang anak perempuan. 那以后呢，在一个地方，他看见一个女孩子， Saudara menjajakan makanan di antara jam-jam sekolah. 那么在学校的上课的时间去卖这个 Lalu dia 零食 melihat anak ini, 他看到这个女孩子， kasihan sekali. 非常的可怜。 Lalu dia panggil anak itu. 以后他去叫这个女孩子 Kenapa，tidak sekolah? 但是你怎么不上课呢？ Ya, tentu saudara kita semua sudah tahu. 让我们知道， Dia tidak punya uang, 因为我没有钱， itu dia harus menolong orang 那 tuanya. 我要帮助我的家人， Untuk hidup sehari-hari saja sudah kesusahan. 过每一天的生活就已经非常的困难。 Saudara, pendeta Hasan ini tidak ragu-ragu lagi. 那以后呢，这个哈桑牧师呢，他就不再犹豫， Ini tidak benar. 这不对， Maka dia akan ingin menolong anak tersebut. 所以他要帮助这个小女孩， Dan dia memutuskan agar gerejanya
bisa membiayai sekolah anak 所以 itu. 呢，他就安排他教会可以供应这个女孩子读书的费 Tapi 用。 saudara, anak ini tiba-tiba tadinya juga bersuka cita. 那开始呢，这个小女孩也很开心。 Tetapi saudara, tiba-tiba dia dalam keadaan yang juga nervous sekali. 那后来呢，她也非常的紧张， Karena dia akan melewati kota di mana terjadi pertempuran antara Kristen dan non-Kristen. 因为她要经过一个基督徒和非基督徒征战的这个地区。 Maka saudara, pendeta Hasan itu melihat, 那么这个哈山牧师看到了， oh ini mungkin ada sesuatu yang berbeda. 可能有什么不一样。 Saudara, akhirnya betul bahwa ternyata dia dari keluarga non-Kristen. 以后呢，发现他是从非基督徒的家庭， Nggak mungkin. 不可能。 Tapi kemudian pendeta Hasan mencoba untuk menghubungi keluarganya, 后来这个哈山牧师想办法去联络他的家人， menjelaskan seluruh maksudnya. 把他的心意告诉他们， Bukan bertujuan untuk kristenisasi dan 不是要叫 sebagainya. 他成为基督徒， Yang betul-betul hanya untuk menolong anak 那 tersebut. 是纯粹要帮助这个女孩子读书。 Akhirnya saudara, gerejanya bisa membantu kira-kira 200 anak-anak yang tidak sekolah. 以后呢，这个教会帮助了差不多200位的这个儿童上学， Akhirnya membuat mereka sadar. 使他们醒悟。 Bagaimana kalau kemudian para ibu-ibunya dikumpulkan, 以后呢，就召集他们的妇女， baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, 基督徒、非基督徒，他们都召集了， untuk bisa bersama-sama saling membagi ilmu 大家 masing-masing. 可以彼此传递他们的这个手艺。 Wah, akhirnya mereka bisa bersama berkumpul 以后呢，他 bersama-sama. 们可以和睦的生活在一起。 Tidak lama sebelum Hasan pulang kembali ke Oxford, 那么不久呢，哈山要回到这个剑桥， ada pemuda-pemuda militan mendatanginya, 有许多这个年轻人这个来 tentu 找 dengan 他， senjata, 他们带着武器 dengan wajah yang beringas. 他们非常凶恶的来到 Wah, cukup takut juga pendeta Hasan. 这个哈山也非常的害怕。 Tapi kemudian mereka berkata, 以后他们说， mengapa kamu tidak menolong kami? 为什么你不帮助我们？ Kamu menolong anak-anak, 你帮助小孩子， kamu menolong para 你 wanita. 帮助这些妇女， Tapi mengapa kami para pemuda-pemuda diabaikan oleh 为什么 kalian? 你忽略了我们这一帮年轻人？ Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan mengajar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 神教导我们不要以恶报要以善胜恶。 Tuhan mengajar kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 上帝教导我们要以善胜恶， Bukan hanya dengan kebaikan, 不是单单以善胜善， mengalahkan dengan kebenarannya. 而且要用真理。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， inilah hikmat rencana ilahi. 这就是上帝的智慧， Bagaimana kuasa jahat dikalahkan. 他是怎样击败恶的势力。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati Bapa kebenaran firman-Mu. 天父，求你赐福你的真理， Kiranya anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami 愿你的儿女们可以明白 rencana Tuhan yang indah, 你美好的这个计划 bagaimana mengalahkan kejahatan, 是怎样击败那恶者， bagaimana mengalahkan kuasa dosa dan bahkan si jahat. 怎样击败这个恶的这个罪的权势，还有那恶者。 Ternyata Tuhan menjadi manusia 主，你已经成为了人的样式， dan Engkau dengan seluruh keberadaan sebagai manusia seutuhnya 你成为完全的人， mengajar kami untuk menaruh iman percaya pada hikmat Tuhan. 也教导我们怎样完全信赖你的智慧。 Terima kasih ya Bapa. 天父，感谢你， Berkatilah firman-Mu, 求你赐福你的话语， pimpinlah anak-anak-Mu. 求你带领你的每一个儿女们， Dengar doa kami 听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama
Memuji Tuhan. Jaminan mulia sambil menjalankan persembahan. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusmu selamanya。完全的顺服，完全让心，何等的欢喜！我在基督里，尽心的祷告，等主回来，满有主恩赐上我心怀。这是我欣喜我的诗歌，赞美我救主，昼夜长河。这是我欣喜我的诗歌，赞美我救主，昼夜长河。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah menerima perjamuan suci. Kami juga terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami mengetahui bagaimana melanjutkan hidup kami dengan selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kita. Tuhan, bantulah kami semua supaya kami lebih kuat dalam lewat hidup setiap hari. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk persembahkan uang, menyatakan rasa syukur kami. Sebetulnya kalau dengan persembahan ini tidak cukup, kami bersyukur pada Tuhan karena berkat Tuhan terlalu banyak untuk diri kami, sehingga setiap hari Tuhan berikan, tidak ada kekurangan. Tuhan, bantulah kami supaya kami di rumah pun selalu hidup dengan bersyukur dan menjadi saksi bagi Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Gereja. Jemaat Tuhan, kita akan melihat bersama-sama warta kita. Yang pertama dari mengenai pemilihan majelis. Silakan. Caranya bagaimana kita menggunakan HP. Tentu aplikasi Android yang bisa. Oke,
Saudara, kemudian rencananya GKY Pluit akan mengadakan konferensi untuk paduan suara. Mari kita akan melihat lebih dahulu slide-nya. Video klipnya. Ini memang dikhususkan untuk paduan suara, tapi mengharapkan bagi saudara yang punya beban untuk ikut juga tidak apa-apa, akan diselenggarakan. Coba lihat form pendaftarannya. 27 Maret dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Pembicaranya bagus dan mereka sangat berperan di dalam paduan suara. Mereka sangat memahami musik ya, sehingga saudara, khususnya bagi saudara yang anggota paduan suara Sanctus juga boleh ikut ya, untuk bisa mengikuti konferensi ini ya. Ada form pendaftaran, nanti bisa akan dibagikan lewat HP kita masing-masing. Kemudian diingatkan bahwa saudara, Bapak Ibu sekalian pengurus, bahwa minggu depan kita akan mengadakan rapat karena minggu kedua jam 7 malam. Diharapkan semua menyediakan waktu dan bersama-sama bisa berdiskusi dalam rapat kita. Yang terakhir mengenai seminar Paskah, rencana akan diadakan tanggal 3 April jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ada 2 sarana yang akan kita gunakan, yaitu YouTube live streaming dan juga ada Zoom. Bagi ini juga dibuka secara umum, jadi bukan hanya untuk jemaat GKI Surabaya. Jemaat sekalian mau mengajak teman-teman, silakan untuk mendaftar ya. Bagian pendaftaran ada ya, hubungi kepada saudari Chelsea ya, ada nomor HP-nya ya. Kita akan membahas seminar ini mengenai kebangkitan Yesus itu fakta atau fiksi ya, betul-betul terjadi atau cuma hanya fiksi, hanya reka-rekaan, hanya dongeng saja ya. Kita nanti akan membahas bersama-sama. Saya sendiri akan menyampaikan seminar ini. Biarlah seminar ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan khususnya ya. Demikian warta kita pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah dan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Bapak Surgawi, saat ini kami mau berdoa ya Bapak untuk Mahkamah Agung yang ada di Indonesia. Pimpinlah ya Bapak, Mahkamah Agung adalah tempat terakhir bagi pengadilan dalam proses-proses pengadilan, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Kayak Tuhan pimpin para hakim-hakim Majelis Mahkamah Agung, Kau sertai mereka ya Bapa dalam menangani kasus-kasus dan lebih lagi kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang besar. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana bagaimana bisa mengambil keputusan secara adil dan benar. Walaupun kami sadar ya Bapa, pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Di pihak yang menang akan merasa puas, di pihak yang kalah akan tidak puas. Tetapi tolong ya Bapa, berikan kepada para majelis hakim Mahkamah Agung hati yang takut akan Tuhan, karena mereka harusnya menegakkan kebenaran yang bersifat mutlak itu, kebenaran yang sungguh-sungguh dijunjung tinggi dengan keadilannya. Sekalipun mereka ada kelemahan, tetapi biarlah mereka boleh bergantung kepada Tuhan dan mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Dan bahkan ya Bapa, mereka juga tahu bahwa mereka yang mengadili pun akan diadili oleh Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau pimpin para hakim Mahkamah Agung negara kami. Kami mau berdoa menyerahkan para artis Kristen. Sertai dan pimpin ya Bapa.
mereka yang menganggap diri sebagai Kristen dan berprofesi sebagai artis. Banyak godaan, banyak hal-hal yang bisa menyeret mereka menjadi tidak benar dalam kesaksian hidup mereka. Mari pimpin ya Bapa supaya artis-artis Kristen betul-betul memiliki iman yang sungguh-sungguh dengan belajar firman Tuhan dengan baik. Sekalipun harus melawan arus, mereka boleh tetap berdiri teguh dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang mau berdoa menyerahkan juga bidang ibadah Sinode GKI, pimpinlah ya Bapa, bagaimana ibadah masih bisa terus dilangsungkan dan bagaimana juga bisa terus Tuhan pakai sehingga ibadah-ibadah GKI boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya dan ingatlah kepada hikmat Tuhan yang memimpin hidup kita sesuai dengan rencananya. Terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa dan urapannya tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa tuduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.